A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam perbincangan kita dalam membincangkan surah Al-Falaq menerusi daripada tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sebelum kita masuk ke tafsir, mari kita lihat kepada terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mencipta sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apa ia melakukan dengkinya. Baik, jadi dalam tafsir Al-Sawi menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Qul a'udzu birabbil falaq, aku katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi al-falaq itu ada al-makhluk, al-falaq ini ada alif lam. Bila alif lam ini pada mana-mana perkataan Arab, dia menunjukkan perkataan itu sebagai kata nama khas. Bila kata nama khas, ada perkara yang hendak dikhususkan. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan yang ada alif lam ini, kita panggil dia sebagai isim ma'rifah. Jadi dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi ada perkara yang hendak dikhususkan. Jadi Imam Jalalain pun menulis al-falaq itu apa? As-subhi. As-subhi. Waktu subuh. Jadi kenapa waktu subuh? Jadi kita tengok bawah dia apa syarah. Syekh Sawi dia syarahkan kena subuh. Qauluhu as-subhi haza ahadun aqwal fi ma'na al-falaq. Ini adalah salah satu daripada kata-kata ataupun pendapat-pendapat di dalam memberikan makna apakah itu al-falaq, iaitu makhluk-makhluk. Jadi as-subhi itu ataupun waktu subuh pun adalah makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Wa atharahu isyaratan ila tafa'ul hasan, dan kesannya sebagai isyarat kepada at-tafa'ulil hasani, kepada simbolik kebaikan. Jadi kenapa simbolik kebaikan? Waktu subuh ini Allah Subhanahu wa taala menyebut qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq, Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Makhluk apa? Waktu subuh. Imam Jalalain kata kenapa dia milih subuh itu, al-falaq itu waktu subuh, kerana waktu subuh itu adalah permulaan hari. Permulaan hari selepas daripada datangnya malam, selepas habisnya malam, datangnya waktu subuh, maka kita kena mulakan hari kita dengan kebaikan. Jadi disebut situ at-tafa'ulil hasani, simbolik kebaikan.
fa innal maqsudal aizi minal isti'azah, sungguhnya maksud daripada kita meminta perlindungan dengan isti'azah itu ain yataghayyaru haluhu bil khuruj minal khaufi ilal aman, dengan berubahnya keadaan dengan keluar daripada ketakutan kepada keamanan. Apabila waktu subuh adalah tempoh, adalah waktu peralihan daripada kegelapan kepada waktu yang terang, iaitu waktu pagi. Bila waktu pagi kan terang. Jadi wa minal wahsyati ila surur, daripada ketakutan kepada kegembiraan. Daripada ketakutan kegembiraan bila malam kan, bila kita masa kecil-kecil pun kita takut bila malam. Sampai sekarang pun ada orang kalau walaupun dah tua nak bawa kereta seseorang waktu malam pun dia takut. Sebab apa takut? Sebab gelap. Jadi bila subuh ini permulaan ke waktu siang, permulaan untuk cerah. Wa subuhu adallu ala hadza. Jadi waktu subuh itu menunjukkan kepada perkara ini. Jadi Imam Jalain pun mengingatkan kita kepada waktu subuh. Maknanya kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan waktu subuh ini. Lamma fihi minaz zawali zulumati bi isyraqi anwarihi. Tak kala mana di dalamnya hilangnya kegelapan, malam bi isyraqi anwarihi, dengan munculnya cahaya. Wa taghayyara wahsyatul laili wa saqlihi bi sururi subhi wa khiffatihi, dan berubahnya ketakutan malam itu dengan dan beratnya malam itu dengan kegembiraan pada waktu subuh dan yang menyeliputinya. Wakila al-falaku sijnu fi jahannam, dan ada satu pendapat pula mengatakan, Syekh Sawi tambah lagi ni, al-falak itu satu penjara di dalam neraka Jahannam. Nama neraka dalam Jahannam. Wakila baitun fi Jahannam. Iza fataha saha ahlul Jahannam min hurrihi. Dan disebutkan, dan disebut juga, ada pendapat lain yang menyebut bahawa al-falak ini bermaksud rumah di dalam neraka Jahannam. Iza futiha, jika dibuka, saha ahlu jahannam min harhi, orang ahlu jahannam itu memekik kerana panasnya. Jadi itu kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada masuk neraka. Wakila huwa ismun min asma'i jahannam, dan disebut dia itu adalah salah satu nama daripada nama-nama dalam neraka Jahannam. Wakila wadun fi jahannam, dan ada pendapat lain juga mengatakan al-falak itu adalah nama satu perigi di dalam neraka Jahannam. Wakila syajaratun finnar, dan ada juga mengatakan pendapat yang mengatakan al-falak ini adalah nama pokok di dalam neraka. Wakila ar-rahmu lin filaqihi anil walad. Dan ada pendapat lain pula, ni yang dah tak ada kaitan dengan neraka dah ni, iaitu rahim ataupun rahim perempuan lin filaqi anil walad, kerana dia melepaskan anak. Jadi al-falak ni juga ada makna, ada makna menciptakan. Wakila bukan mencipta menghasilkan. Wakila kullu man falaka anil jami'i ma khalaqa minal hayawan wal habbu wan nawa wa kullu nabat. Ni satu lagi dia mensyarahkan apa itu ar-rahim ni, makna rahim ni. Kullu man falaka anil jami'i ma khalaq, setiap apa yang terbelah daripada semua apa yang diciptakan daripada haiwan-haiwan, daripada tumbuh-tumbuhan, an-nawa, biji-bijian, wa kullu nabat, dan setiap tumbuhan. Wakila ghairu zalik, dan ada pendapat lain mengatakan macam-macam lagi. Okey, baik. Jadi dalam ayat Al-Quran lain ada menyebut innallaha faliqu habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Taala itu yang menumbuhkan biji benih, biji benih. Okey, baik. Jadi al-falaq ini dia membawa maksud membelah satu biji benih untuk menumbuhkan pokok.
Jadi begitu juga kalau haiwan. Kalau kita belajar sains, proses tumbesaran manusia itu, daripada proses dipanggil proses meiosis. Iaitu satu sel dia pecah jadi dua sel. Daripada dua sel tu jadi 4 sel. Itu proses tumbesaran berlaku. Jadi termasuk juga perkara itu disebut sebagai al-falaq. Dia dalam, kalau kita ingat sains tu meiosis dengan mitosis. Baik, sambung. Wa qawluhu min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang diciptakan, min hayawanil mukallaf wa ghairu mukallafin, daripada haiwan mukallaf, haiwan yang dipertanggungjawabkan. Apa itu haiwan dipertanggungjawabkan? Iaitu manusia. Kita ni pun dipanggil haiwan juga. Cuma kita ini kalau dalam mantik kita dipanggil sebagai al-insan hayawanu natiq. Insan ini adalah manusia ini adalah haiwan yang boleh berfikir. Haiwan lain tak boleh berfikir, manusia saja yang boleh berfikir. Kalau daripada segi pembahagian manusia ni kan ada binatang terbagi kepada mamalia, terbagi kepada reptilia, ikan, burung dan ada empat cukup lah. Jadi manusia tergolong dalam mamalia sebab melahirkan. Dia tak macam reptilia bertelur. Baik. Jadi kat sini haiwan mukallaf wa ghairul mukallafin. Haiwan mukallaf wa ghairul mukallaf. Ghairul mukallafin yang tidak dipertanggungjawabkan, iaitu haiwan-haiwan selain daripada manusia. Wa jamad, dan benda-benda yang benda yang tidak bergerak. Benda tak bergerak, mana benda biasa saja, kasum seperti racun, wa ghairu zalik. Dan lain-lain lagi. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah Taala daripada kejahatan, daripada keburukan perkara-perkara yang lain, daripada kejahatan yang dihasilkan daripada manusia, daripada kejahatan, daripada bahaya binatang-binatang. Banyak binatang-binatang bahaya. Ular bahaya, tebuan, benda-benda kalajengking yang berbisa. Kalau kena boleh mendatangkan kemudaratan kepada nyawa kita. Jadi kita perlu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, wajamat, dan perkara-perkara yang tidak bernyawa. Jadi banyak benda yang perlu kita minta perlindungan daripada Allah Taala. Bahaya yang ada sekeliling kita ni ada macam-macam. Dan lain-lain lagi. Jadi kita tengok apa dia yang Syekh Sawi sebut. Okey. Wa qawluhu min syarri ma khalaq hadza 'amun wa ma ba'dahu khas. Ini adalah perkara yang umum dan selepasnya khas. Wal jar majrur muta'alliqun bi a'udzu wa ma mausulah wa masdariyah. Okey, baik. Ni dari segi nahwu sikitlah. Dia kata min syarri ma khalaq itu adalah disebut perkara yang umum dan selepasnya khas. Jadi selepas daripada ayat ini akan sebutkan khusus. Khususnya perkara-perkara umum tersebut. Wal jar majrur muta'alliqun bi a'udzu wa ma mausulah wa masdariyah. Jar majrur tu apa? Jar majrur tu adalah min syarri. Min syarri ni adalah jar majrur. Min ini dipanggil huruf jar, selepasnya dipanggil al-majrur. Muta'alliqun bi a'udzu, berkaitan dengan a'udzu, iaitu berkaitan dengan aku minta perlindungan. Jadi a'udzu juga aku minta perlindungan daripada keburukan apa dia, daripada bahaya-bahaya apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, daripada kejahatan makhluk-makhluk lain juga kita minta perlindungan. Wa ma mausulah atau masdar. Jadi ma ini mausulah ini membawa maksud yang, maksudnya min syarri ma khalaq, daripada keburukan yang diciptakan. Itu maksudnya. Au masdariyah ataupun kata terbitan, min syarri al-khalqi, daripada keburukan penciptaan. Dua-dua maksud boleh digunakan. Okey, wa qauluhu ghairu zalik, yang tadi kan keburukan manusia, keburukan haiwan-haiwan daripada bahaya perkara-perkara yang tidak bernyawa seperti racun dan ghairu zalik. Ghairu zalik ni apa? Kal ihraqu bin nar wal ihraqu fil bihar. Seperti mana terbakar di dalam api ataupun tenggelam di dalam lautan. Ini perkara-perkara yang boleh menyebabkan kematian. Kalau kita tambah lagi sekarang ni, kemalangan kereta, kemalangan kenderaan pun boleh jadi juga. Jadi kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, baik, kita sambung. Wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada kejahatan, keburukan waktu malam apabila dia gelap. Ai al-lailu iza azlama al-qamaru iza ghaba, iaitu waktu malam jika dia itu betul-betul gelap, ataupun waktu malam bila bulan itu hilang. Jadi bulan itu hilang sama ada dengan sebab gerhana ataupun akhir bulan. Akhir bulan bila dah hampir nak masuk bulan baru, bulan tak ada. Bulan tak ada. Jadi dia nak berapa hari lagi nak tumbuh, nak keluar anak bulan. Tu yang masuk al-qamaru iza ghaba. Masa tu malam betul-betul gelap, tak ada cahaya bulan pun untuk kita nak tengok sedikit. Baik. Jadi kat situ disebut wa min syarri ghasikin nukir. Jadi wa min syarri ghasikin. Ghasikin ini disebut nakir, maksudnya nakirah. Nakirah ini maksudnya disebut secara umum. Waktu malam itu secara umum. Kenapa? Kerana umum. Kalau tadi kita tengok pada ayat atas tadi kan, daripada ayat atas al-falaq dah ada alif lam. Ghasikin ni dia tak ada alif lam, dia tak tanwin. Jadi dia jadi nakirah. Nakirah lawan kepada makrifah. Kenapa disebut macam tu? Ghasikin wa hasidin. Dua perkataan ini dalam bentuk nakirah. Liifadati at-tabain, untuk menunjukkan sebahagian. Maksudnya sebahagian daripada waktu malam dan sebahagian daripada orang asad. Lianna darar qad yahtalafu fihima, kerana kemudaratan boleh jadi bergantian di antara keduanya. Kadang-kadang daripada waktu malam ini, kadang-kadang daripada orang yang hasad. Okey, baik. Okey. Wa arifa an-nafasat li'annahuna ma'hudat. Dan dimakrifahkan an-nafasat. An-nafasat iaitu penghembus-penghembus. Penghembus-penghembus. Ni ada alif lam pula, tak nakirah kan. Dia tak sama macam ghasikin dengan hasidin ni kan. Li'annahu ma'hudat. Kerana dia itu betul-betul memberikan kemudaratan. Fakila banatu labid. Dan disebut juga an-nafasati ni adalah banatu labid. Sebab ada alif lam, jadi dia menunjukkan penghususan. Khusus kepada siapa? Macam al-falaq tu dia khususkan kepada subuh kan. Ayat an-nafasat dia khususkan kepada anak perempuan Labid. Labid bin Asam, iaitu orang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wakila akhwatuhu, dan disebut juga akhwatuhu. Ada juga pendapat mengatakan adik-beradik perempuan Labid. Okey, baik. Okay, kita balik semula dekat atas ni tadi. Al-lailu iza. Okey, baik. Al-lailu iza azlama au qamaru iza ghaba tadi, iaitu waktu malam jika dia gelap dan waktu bila bulan itu tiada. Jadi Syekh Sawi pun dia menyebut kat sini. Sumya lailu ghasiqan li insabi zulamihi. Disebut waktu malam itu sebagai meliputi kerana dinsibabi zulamihi, kerana umumnya kegelapannya. Wasta'izu minal laili li syiddatil afatu fihi. Dan kita meminta perlindungan daripada waktu malam ini kerana dahsyatnya bahaya yang ada di dalamnya. Wa iza mansubatun bi syarri ay a'udzu billahi minasyarri fi waqti kaza. Dan iza itu dimansubkan. Yakni apa ni? Daripada segi i'rab. Dari segi i'rab. Dalam bahasa Arab ada hukum macam mana kita nak mengi'rab satu perkataan, sama ada mansub ke, marfu' ke ataupun majrur. Mansubah bi syarri ay a'udzu billahi minasyarri fi waqti kaza. Iaitu aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan pada waktu-waktu yang tertentu.
qauluhu au al-qamaru summiya ghasikan di zihabi dawihi bil kusuf. Dinamakan meliputi bulan itu kerana hilangnya cahayanya dengan gerhana, itu gerhana bulan. Au al-muhaqu fi akhir syahri was udadihi, ataupun apabila berlakunya pada akhir bulan maka gelaplah segelap-gelapnya. Wa qawluhu iza ghaba ay istatara bil kusuf, iaitu ghaba tu jika dia tertutup dengan gerhana, bila matahari tutup tutup bulan. Au akhaza fil mihaqi au naqsi, ataupun menjadi ketika mana waktu akhir bulan. Wa zalika akhiru syahri, iaitu perkara itu berada di akhir bulan. Wa fihi tatawaffaru asbabu sihru al-musahhiha lahu wa yusammihi al-munajjimun idza zaka nahisan. Dan di dalamnya banyaklah sebab-sebab sihir. Jadi dalam malam itu banyaklah sebab-sebab sihir. Dah sebab dia gelap, orang tak nampak, jadi senanglah untuk melakukan sihir. Wa yusammi al-munajjimun, dinamakan ahli sihir itu sebagai munajjimun idza zaka nahisan, jika dia itu melakukan keburukan. Wahwa ansabu bisababin nuzul, dan ialah yang, dan perkara ini bertepatan dengan sebab nuzul Al-Quran, surah ini. Surah ini iaitu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin Asam. Wa hazani qaulani min jumlati aqwal qasirah. Dan dua pendapat ini, iaitu pendapat yang mengatakan wasikin iza waqab itu waktu malam dengan waktu gerhana, kerana wahaza kaulani min jumlati aqwali kasirah, dan pendapat ini daripada pendapat-pendapat kebanyakan. Wakila as-surya wa zalika li anna iza saqatat qasar al-aqsam wa tawa'in. Dan ada beberapa pendapat mengatakan as-saraya ni planet-planet, tapi maksudnya adalah bintang-bintang ataupun masa-masa tertentu. Kerana jika gugur atau berlaku kasar al-aqsam wa tawa'in, banyaklah perkara-perkara yang mudarat dan wabak-wabak. Wa iza tala'at irtafa'a zalika, kalau hilang bintang tersebut, maka terangkatlah perkara tersebut. Jadi disebut ni adalah satu waktu yang menunjukkan apabila ahli falak ini, apabila dia melihat adanya satu perkara, ada bintang itu menunjukkan musim-musim wabak yang akan ada. Wakilah huwa syamsu iza gharabat, dan ada juga pendapat mengatakan waktu matahari apabila dia terbenam. Wakilah huwa hayyatun iza ladighat, dan ada juga pendapat mengatakan min syarri ghasikin iza waqab, itu maksudnya adalah ular jika dia menyusur. Wakilah kullu hajimun yaduruka inan makana, dan ada juga pendapat yang mengatakan kullu hajimun yaduruka inan, setiap perkara yang berbahaya yang memberi mudarat kepada makhluk-makhluk. Okey, qauluhu as-sawahir. As-sawahir ni kat atas ni kan, an-nafasati, daripada kejahatan, daripada bahaya penghembus-penghembus ahli-ahli sihir ini. Sifatun lil masuf ay an-nisa'us sawahir. As-sawahir ni sebenarnya adalah satu sifat, iaitu orang yang bersifat penyihir. Sifatul lil mausuf mahzuf, iaitu dia ada orang yang disifatkan yang dibuang kat sini, yang tak disebut, iaitu an-nisa'us sawahir, perempuan-perempuan penyihir. Jadi as-sawahir itu dia sifat kepada an-nisa' as-sawahir, ahli-ahli sihir perempuan. Wa hassa an-nisa' bizikri, dan dia khususkan perempuan itu untuk disebut li'anna sihrahunna asyaddu min sihri rijal, kerana sihirnya itu lebih dahsyat daripada sihir lelaki-lelaki. Jadi sihir perempuan ini lagi power daripada lelaki-lelaki. Lamma warada annahu ba'da ighraqu fir'aun wa qaumihi, iaitu disebut apabila selepasnya tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya.
wa tawajjaha Musa wa qaumuhu liqitalil jabbarin. Dan Nabi Musa dan kaumnya pun pergi menuju untuk memerangi orang-orang jabbarin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang samsing. Malkun nisa'il qibtimis, iaitu raja perempuan Kipti di Mesir. Wa akumna fiha sittumi'ah sanatan. Mereka ni raja-raja perempuan dekat Mesir ni, mereka itu berkuasa selama 600 tahun. Kullama qasadahunna askarun sawarna suratahu wa fa'alna bisurati ma syi'na min kali a'yuni wa qatil a'da. Dan setiap kali ada askar-askar dia yang berniat untuk nak tidak memalingkan daripada mengikut arahan, wa fa'alna bisurah, maka raja-raja perempuan tadi dia memberikan balasan kepada orang yang tidak taat kepada dia apa yang dia nak. Minal qal'il a'yun, daripada dia cabut mata dan dia potong anggota-anggota. Fayattafiqu nazirihi lil askar, sehinggalah mengikut pandangannya para askar. Jadi sampai askar-askar kat Mesir tu semua ikut cakap raja-raja perempuan tu. Qasilahunna fatahafahunna askar, maka askar-askar kat Mesir pun takut kepada raja-raja perempuan sebab dia kejam sangat. Okey, wa qawluhu bi syai'in ay min syai'in ay qawlu taqulu. Dia menghembuskan dengan membaca beberapa ayat. Wa qawluhu min ghairi rik muta'alliqun bitunfahu. Jadi kat situ tanpa dia meludah, iaitu dia nak sebut kat situ ketika mana menghembus. Jadi apabila dia melakukan perbuatan sihir itu menghembus ikatan-ikatan. Jadi tanpa meludah. Wahtalafa fi nafsi inda raqyah wal masi bil yad. Dan itulah berbeza di antara menghembus ketika mana ruqyah dan dengan menyentuh dengan tangan. Jadi famanahul qaumu lama fihi min tashabbuh bisihri. Maka terdapat pendapat yang menghalang kerana di dalamnya itu ada tashbih dengan menyerupai dengan sihir. Jadi apabila kita menghembuskan ketika mana ruqyah, maka kita jangan sampai meludah. Wa ajazaha akharun wa sahih, dan membolehkan orang yang lain, dan ini adalah perkara yang sahih. Jadi boleh je, tak ada masalah. Lama warada an Aisyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfusu fi raqyah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembus di dalam perigi. Wa warada anha aidan annaha raqat wa nafasat. Dan diriwayatkan juga bahawa sesungguhnya annaha, iaitu Sayyidina Aisyah, raqat wa nafasat, ruqyah dan menghembuskan. Wa qala Ali karamallahu wajha ishtaqaitu fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana aqulu Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni. Maka Sayyidina Ali kata, aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku jumpa Nabi dan aku berkata, ya Allah, jika ajal aku ini sampai maka rehatkanlah aku. Wa in kana mutahiran fa'ashfini wa afini, kalaulah tak sampai lagi, kalau lambat lagi ajal aku, maka sembuhkanlah aku dan sihatkanlah aku. Wa in kana bala'a fasabarni, kalau dia sebagai ujian maka sabarlah aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta faqultu lahu. Maka Nabi SAW pun berkata, kaifa qulta, bagi apa yang kau cakap, faqultu lahu, maka aku pun katakan pada dia apa yang disebut tadi. Famasahani biyadihi, kemudian Rasulullah SAW pun menyentuh aku dengan tangannya. Summa qala Allahumma shfi, ya Allah, sembuhkanlah dia, iaitu sembuhkanlah Sayyidina Ali. Fama'ada zalikal waj'u ma'dahu, maka tidak kembalilah kesakitan selepas daripada itu. Wa qala Zamakhsyari mahu ay arrik fa fi nafsi qaulan. Jadi kalau Zamakhsyari dan bersama dengan orang yang bersama pendapat dengan arrik, iaitu dengan meludah, maka kat situ ada
ada berapa pendapat. Baik, jadi sampai sini saja perbincangan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang dalam ayat wa min syarri hasidin iza hasad. Jadi kita tangguhkan dengan lafaz mula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.